Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabarnya selalu sehat ya kan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Yang banyak hutang mungkin semoga diberikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi, guys. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pontianak, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Di video kali ini, guys, wah, saya pun tertengok suatu video, suatu tajuk yang mana wah, luar biasa. IC dan paspor Malaysia antara termaju dunia. Wow. Ya, termaju dunia, guys. Seperti apakah fitur-fitur apa nih, ataupun kelebihan apa sih dari paspor dan IC Malaysia ini sehingga bisa dikatakan termaju dunia? Wow. Apakah misalnya dengan paspor ataupun KTP Indonesia, apakah bisa bersaing atau seperti apa? Ya, tentu ini menjadi pelajaran besar buat Indonesia. Kita tidak perlu merasa iri ya dengan tetangga begitu, guys, ya, maksud apalah Malaysia misalnya gitu. Tidak, tapi kita jadikan Malaysia misalnya lebih kelebihannya tadi menjadi contoh buat negara-negara lain, salah satunya mungkin Indonesia gitu, guys, ya. Oke. Tidak berbuang masa, saya pun penasaran. Mari kita sama-sama tengok videonya. Jom. Teknologi yang Malaysia cipta ni kan menjadi ikutan seluruh dunia, Mat. Okay, kita share lah 3 negara maju yang dalam otak kita ni kan. UK mula guna pasport biometrik ni pada tahun 2006. Okay, Jepun pun pada tahun sama 2006. Amerika pada 2007. Kita 1998. 8 tahun lagi awal daripada negara-negara maju. Kita selalu kagum kan tengok teknologi daripada luar negara. iPhone daripada Amerika, Samsung daripada Korea, China ada BYD. Yang nak initiate teknologi tu bukan Malaysia. Malaysia mengguna saja. Tapi kali ni saya nak cerita first teknologi yang datangnya dari Malaysia sempena bulan kemerdekaan. Yang pertama adalah MyCard. Kalau kita imbas balik sejarah kad pengenalan ni kan, kad ni diperkenalkan pada tahun 1948. Tujuan pengeluaran kad pengenalan ni adalah untuk menjaga keselamatan daripada ancaman komunis ketika itu. Jadi, kad pengenalan ni diwajibkan kepada rakyat Malaysia yang berumur 12 tahun ke atas. Ini adalah untuk mengawal pergerakan rakyat Malaysia. Yang ada kad pengenalan saja, kita tahu tu orang Malaysia. Yang tak ada tu adalah komunis. So, strategi ni berkesan lah. Jadi, itulah sejarah asas macam mana kad pengenalan ni boleh wujud di Malaysia. Lepas tu datanglah evolusi untuk makin kembang kad pengenalan ni, makin canggih. Masa 1948 tu, kad pengenalan hanyalah kad kertas sahaja. Lepas tu pada tahun 1960, daripada kad kertas tu dia upgrade kepada plastik yang lebih keras dengan tulisan tangan dekat plastik tu lah. Lepas tu pada tahun 1990 ada lagi satu evolusi lah. Kad plastik tu dia upgrade kepada kad plastik yang lebih kualiti dan dia add on foto hitam putih. Dan pada tahun 1999 kad pengenalan ni sekarang ni foto dia berwarna. Jadi itulah beberapa evolusi daripada kad pengenalan sekeping kertas tu kepada kad yang kita pegang sekarang ni. Jadi apa yang teknologi pertamanya? Ini best. Pada tahun 1996, Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri keempat pada ketika itu, dia ada idea dia nak buat satu kad ni yang menggabungkan semua jenis fungsi. Jadi, projek ni telah pun dilancarkan oleh arwah Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 5 September 2001. Pada ketika ini, kad ni dilancarkan untuk merancangkan ekonomi digital di Malaysia. Projek kad pintar pelbagai guna kerajaan ataupun MyCard ini adalah sebahagian daripada inisiatif Koridor Raya Multimedia. Projek MyCard ni merupakan salah satu projek daripada 7 projek yang Malaysia memperkenalkan tu. Tapi yang first Malaysia buat ni adalah chip yang diintegrate sekali dalam kad tu. Ya guys, IC korang yang ada chip tu, Malaysia first yang introduce weh. Gila. Chip tu mengandungi pengenalan identiti korang, iaitu cap jari korang, gambar korang, tanda tangan digital korang, dan adalah beberapa maklumat sulit tentang kesihatan korang. Mesti korang terkejut kan. Rupanya chip tu
kita boleh buat masuk sekali info pasal kesihatan korang. Darah jenis apa, Ui. penyakit kronik apa korang ada, Allah. waris korang tu siapa. Ni masa saya baca saya pun terkejut, Mat. Saya ingat IC ni untuk bagi dekat polis tu, boleh kata bak lesen dengan IC. Saya ingat betul, macam tu betul. je. Rupanya semua data maklumat peribadi korang ada Ada dalam di- chip tu, guys. Wow. Sebab itulah saya datang balik terfikir yang patutlah semua benda macam beli rumah, beli apa, nak buat bank, nak buat apa, semua kena guna IC ni. Okey. Bukannya sebab dia nak tahu kita rakyat Malaysia ke tak. Yalah, Yeah. memang rakyat Malaysia je yang boleh apply benda tu. Yeah. Tapi kenapa guna kad IC ni? Rupanya ada banyak lagi maklumat kat dalam kad tu. Allah Macam saya cakap tadi, Akbar. kad ni juga boleh guna sebagai touch and go untuk pengeluaran masuk digital wallet tu. Okay? Okey. Kau top up kat situ, kau boleh pergi LRT, kau boleh pergi mana-mana tol apa Wah, semua kan. gila. Tapi kau jangan tanya, ada isu baru ni. Kad IC baru tak boleh guna kat tol. Saya tak tahu kenapa. Okay? Tolong komen kat bawah kenapa. Okey, kenapa tapi ya? itulah, nak cakap kad serbaguna ni, Malaysia first yang introduce, dan chip yang ada dekat kad tu, Malaysia juga yang introduce. Bukan kad je tau, mesin-mesin yang nak baca kad tu. Masya Sebab Allah. kat dunia tak ada lagi, Mat. Basically sistem untuk Dunia baca tidak ada. IC pun semua tu kat Malaysia first selain daripada kad tu. Allahu Dan reaksi Akbar. dunia ketika itu adalah diorang kagum dengan Malaysia sebabkan Malaysia ni berani untuk mengimplementasikan teknologi ni dekat seluruh warga rakyat Malaysia, Mat. Okay, benda ni bukan kecil tau. Macam korang buat satu teknologi, katakan iPhone lah. Yeah, Tak semua yeah. orang pakai kan. Yeah. Orang yang mampu je boleh. Ni kau bayangkan teknologi baru ni kena satu Malaysia pakai. Yang kedua adalah pasport Malaysia, Mat. Okey. Bukan saja antara yang terkuat. Sebentar guys, sebelum kita lanjut ke paspor ya. Dari IC saja ya, kalau Indonesia itu sebutannya KTP ya, kartu tanda penduduk ya. Di Indonesia kalau tidak salah saya tuh ada juga guys chipnya. Chipnya ada lah ya, chipnya. Ada nggak ya? Kok saya enggak terperhatikan nih guys ya. Tapi dia untuk pembayaran segala macam Malaysia ternyata bisa guys ya. Ya untuk bayar tol segala macam ya, bisa menggunakan IC saja ya, tanpa harus menggunakan ATM segala macam. Wow, dan itu ternyata Malaysia ya mendahului dan bisa dikatakan negara pertama yang mengaplikasikan teknologi chip ini terhadap KTP-nya ataupun IC-nya guys. Wow, ya Korea Selatan, Jepun pun ya itu 2006-2007, sedangkan Malaysia jauh 8 tahun kalau tidak salah, 8 tahun sebelum itu Malaysia sudah melakukan semua itu guys ya. Terbaik ya, yang mana oleh Tun Mahathir guys ya, memang terbaik beliau itu ya, terbaik sih menurut saya guys, gila ya. Dan Indonesia mungkin ya ke depan mungkin bisa mencontoh ya kan. Semoga saja ya, sehingga mudah kita kan menggunakan hanya KTP, bisa kita gunakan untuk pembayaran hal-hal pembayaran segala macam, dan bisa juga untuk pengenalan segala macam, bisa digunakan untuk segalanya gitu guys ya. Dan semoga Indonesia juga bisa, amin ya rabbal alamin guys. Dan ini lanjut adalah tentang paspor Malaysia. Oke, seperti apa nih di dunia, tapi dia ada satu teknologi yang juga pertama di dunia, Malaysia yang introduce. Sebelum akhir 90-an tu kan, pasport seluruh dunia hanyalah buku dan cetakan kertas saja. Okey, okey. So macam korang tengok dekat movie-movie lama tu kan, dia just tengok kad, tengok muka sama, okey, pas. Malaysia ketika itu telah melangkaui teknologi. Gila babi kan. Pada tahun 1998, Terbaik. Malaysia memperkenalkan teknologi pertama di dunia, iaitu pasport biometrik. Teknologi ini telah dibangunkan oleh Iris Corporation, iaitu local punya company. Chip yang diintegrate sekali dalam pasport tu adalah maklumat biometrik pemilik pasport tersebut. Ada gambar digital korang, ada cap jari korang. Disebabkan Malaysia introduce ni, ada sistem yang korang scan je dekat mesin Pasport. mana-mana airport, dah orang Malaysia tu boleh lalu dah. Teknologi yang Malaysia cipta ni kan, menjadi Gila. ikutan seluruh dunia, Mat. Okey, kita share lah 3 negara maju yang dalam otak kita ni kan. Okey. UK mula guna pasport biometrik ni pada tahun 2006. 2006, Okay, Jepun okey. pun pada tahun sama, 2006. 2006. Amerika pada 2007. Okey. Kita 1998. Allah 8 tahun lagi awal daripada negara-negara maju ni. Wow. Ui, kalau korang minat teknologi, memang ini adalah era yang sangat peak lah. Bayangkan, pasport kita menjadi pasport pertama dekat dunia yang ada biometrik tu kan. Lebih Biometrik. kurang tahun yang sama tu kan, Tun M mengeluarkan idea nak buat kad pengenalan yang serbaguna tu. Gila, kita lead, Mat. Gila, Jadi guys, gila. itulah dia
cerita teknologi pertama daripada anak tempatan, teknologi pertama daripada syarikat tempatan, teknologi pertama daripada Malaysia yang diikuti oleh negara-negara luar. Korang boleh je buat first teknologi pertama dan tak ikut oleh orang luar. Boleh je, korang syok sendiri. Tapi ni kita buat dan diikuti oleh negara luar. Jadi guys, apa lagi yang korang tahu yang Malaysia menjadi negara pertama yang buat sesuatu benda yang diikuti oleh dunia? Komen-komen kat bawah, saya nak tengok teknologi apa yang ada. Guys, see you on the next video guys. Masya Allah. Bye-bye. Terbaik sih memang guys Malaysia. Aduh gila. Gila nak tu guys ya. Kalau misalnya kita suatu negara membuat teknologi sendiri ya, yang digunakan hanya orang-orang rakyatnya sendiri, oke, itu biasa lah guys ya. Tetapi Malaysia ya, dari IC ya, atau Indonesia itu disebut KTP guys ya, dia sudah mempunyai chip ya, dan bisa juga digunakan untuk pembayaran tol segala macam. Ini kan luar biasa guys, yang mana menjadi contoh buat negara-negara besar lainnya guys ya. Yang kedua adalah paspor. Wow ya, hanya satu-satunya paspor pertama kali menggunakan biometri ya, dan itu semua data-data sudah ada di situ ya. Hanya bisa kita tinggal scan saja paspor, sudah bisa terbaca semua tentang seseorang yang punya paspor itu. Luar biasa guys ya. Dan itu menjadi contoh ya buat Jepun ya, buat China ya, buat Korea kalau tidak salah, mencontoh ya Malaysia. Dan itu yang membuat Malaysia itu kenapa bisa dikenal luar negara gitu guys ya, karena sangat luar biasa dalam hal teknologinya ya kan. Dan yang kerennya, orang pertama yang mencetus itu adalah orang Malaysia. Yang kedua, perusahaan ya, company-nya adalah tempatan Malaysia juga. Wow, teknologinya digunakan seluruh rakyat Malaysia ya. Itu yang luar biasa menurut saya guys ya. Gila ya. Kira-kira teman-teman semuanya adakah ya teknologi yang dari Malaysia mungkin yang memang menjadi contoh buat negara-negara lain? Mungkin ada lagi selain ini, mungkin boleh bantu di kolom komentar guys. Dan saya itu respect sangat luar biasa terhadap Malaysia, dan ya semoga Indonesia juga bisa mencontoh nih. Itu harapan saya guys ya. Karena suatu negara yang besar, suatu negara yang hebat gitu, tentu harus bisa mencontoh negara-negara hebat lainnya gitu guys ya. Tapi sebenarnya tidak dengan Malaysia. Malaysia ya, dia mempunyai kemampuan sendiri gitu guys ya. Dalam hal tadi IC, paspor ya. Malahan negara-negara lain yang mencontoh Malaysia. Itu sangat luar biasa, menginspirasi sekali buat negara-negara lain. Terbaik Malaysia guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah tonton video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih sekali atas supportnya juga ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih sekali guys ya. Dan itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahman Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.